Tuan-tuan boleh baca sendiri. Sampai ke peringkat UMNO diminta siasat harta Raja-Raja Melayu. Ini petikan daripada Mingguan Malaysia, bukannya surat khabar harakat. Pemuda minta Raja-Raja campur tangan. Nampak satu persatu, nampak berita harian 11 Disember 92. Ini semua kerja UMNO berlaku. Tengok satu persatu. Ini di Negeri Kelantan, dia nak tabar raja baru, nak buang raja lama, nak tabar raja baru. Ini nak tabar raja bawah pokok. Di Ketereh, di Kelantan, nampak? Ini kerja UMNO, tuan-tuan. Nak tabar raja baru menggantikan raja sedia ada di Kelantan. Ini wasiat Raja-Raja Melayu. Ini juga pusat perjudian yang ketiga terbesar di dunia, terletak di banjaran Gunung Titiwasa. Keluasan 4,400 hektar dimiliki oleh kapitalis bukan Melayu, yang juga diluluskan oleh UMNO Barisan Nasional. Nampak, tuan-tuan? Bukan kita yang lulus. Jadi ini, kemudian kita pergi sikit, ini isu Melayu, saya nak tengok sikit. Hujung ni berkaitan dengan kejayaan kerajaan. Ini dah kat pukul 11 dah, Kang Saudara Mazlan. Yang ini sikit. Berkaitan dengan audit negara. Yang audit negara ni, tuan-tuan, kita tengok sikit lah. Laporan audit negara yang terbaru, yang menjadi kecoh seluruh negara akan penyelewengan yang dilakukan oleh Kerajaan Barisan Nasional. Nampak? Jabatan Taman Laut Malaysia beli teropong. Teropong hak yang kita tengok gitu tu kan. Harga dia, tuan-tuan, boleh tengok malam, harga dia 29 kali ganda lebih mahal daripada harga pasaran. Harga pasaran 1940, dia beli dengan harga 56,350, tuan-tuan. Ini tercatat dalam laporan audit negara. Bukan saya saja-saja tulis dalam komputer saya dah. Ini petikan daripada laporan audit negara yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia, yang tiap-tiap tahun Ketua Audit Negara dia kena kaji belanjaran negara dan dia keluarkan satu laporan untuk diteliti oleh Parlimen dan disaksikan oleh rakyat. Ini yang berlaku kepada pemerintahan UMNO dan Barisan Nasional. Itu satu persatu kalau tuan-tuan baca. Yang ini kecil sikit, saya minta maaf. Semua kementerian ada masalah, kita tengok. Kementerian ini bawah siapa? Bawah Barisan Nasional lah, tuan-tuan. Menteri-menteri semua menteri UMNO belakang. Tak ada lagi setakat ni menteri PAS, menteri DAP, menteri keadilan, tak ada lagi. Yang ada adalah semuanya menteri UMNO Barisan Nasional. Tuan-tuan tengok satu persatu penyelewengan ni. Harga pasaran 900 setengah meja beli 2,554. Orang bohong reti, tuan-tuan, mahal murah ni. Tak payah jadi menteri pun. Kan? Tapi inilah kita nak tanya ke UMNO. Guna gaya dia tak habis duit rakyat. Guna gaya dia bazir duit rakyat. Guna gaya dia tak habis duit rakyat. Ikut suka dia. Ini giat marah, nampak? Beli gula yang harga RM1.70 sekilo, dia beli pada harga RM170 sekilo. Kita tak reti lah nak sebut benda. Ini pula beli kuda. Kuda dibeli sejumlah 18 ekor untuk tujuan lumba. Beli dengan harga RM246,000. RM246,000, tiba-tiba didapati hak boleh berlumba 5 ekor. Jadi ruginya 3.9 juta, tuan-tuan. Ini bukan benda kecil. Beli kuda 23 ekor, hajat nak berlumba, hak boleh berlumba 3. Hak tak boleh berlumba, berapa lebih, tuan-tuan kira lah. Jadi ruginya 3.9 juta. Duit siapa? Duit kita. Duit rakyat. Inilah kerja UMNO, tuan-tuan. Ini lagi sedap. Ini hak yang semua orang tahu kan. Bela lembu dalam kondominium. Hari ini berita terakhir saya baca dalam Malaysia Kini sekejap tadi, seorang datuk berumur 45 tahun ditahan oleh polis. Yang pada peringkat awalnya UMNO, Sarizat dan semua sekali kata, kami tidak terlibat. UMNO tidak terlibat, saya tidak terlibat. Yang meniaga laki saya dan sebagainya. Tapi bila didesak, kita tengok ini kuasa rakyat. Ini kuasa politik yang boleh menyaingi UMNO Barisan Nasional. Bila ada imbangan ini, baru negara boleh dijaga. Kalau tak ada imbangan ini, UMNO boleh buat negara ini macam rumah mak pok dia. Dia nak berak tengah laman, dia nak berak tengah sorong, itu benda dia nak buat, dia boleh buat. Tapi bila ada Pakatan Rakyat sebagai imbangan, maka UMNO kita boleh desak, kita boleh minta siasat, kita boleh telanjangkan apa yang mereka lakukan. Hari ini terbukti. Bagaimana, tuan-tuan tengok? Dia beri 250 juta untuk memulakan suatu projek pemeliharaan lembu. National Feedlot Corporation. Pusat feedlot kebangsaan. Beri soft loan, pinjaman mudah 250 juta
yang kita disebutkan bahawa terma untuk bayaran balik tidak tercatat dalam perjanjian. Tak tahu bila nak mula bayar balik. Faham? Tak stated bila nak mula bayar balik. Maknanya semacam beri saja, tak payah bayar balik. Kan? Kemudian, ini dia. Ini projeknya, suntikan modal 250 juta, tanah seluas 500 hektar. Dan tuan-tuan boleh saksikan sendiri, tengok bagaimana apa ni. Kita balik ke belakang sikit, di sini dia ada video dia, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok. Tuan-tuan tengok mengenai lembu. Saya nak cerita pasal lembu. Ini tuan-tuan, cerita lembu ni, tuan-tuan. Tengok. Jangan lupa menciumkan menturi, tidak memilih majikan berbau sapi, asal yang boleh bawa lari kaki penyambung. La 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 la. Piramli, tuan-tuan. Piramli ni sebab itu ada orang sebut dia ni mendahului masa. Tapi saya umur tak panjang. Kan? Dia cerita pasal penyamun dan dikaitkan pula dengan lembu. Sebelum hampir-hampir baru merdeka, tuan-tuan. Maknanya Piramli ni dia nampak lah. Suatu hari dalam negara ini dia akan jadi haru biru macam ni. Sebab itu dalam satu filem dia Piramli ni dia disebut Alik Tendami Menunua Sarkas, kata dia. Inilah sarkasnya, tuan-tuan. Sebab itu kita nak sebut benda-benda seperti ini telah difokus lama oleh Piramli, tuan-tuan. Bukan benda baru. Ini tuan-tuan tengok jumlah penggunaan. Sasaran dia kononnya dah dapat 40% daripada keperluan daging negara, iaitulah 1,500 ekor sehari. Tapi setakat ini jumlah lembu hak boleh disembelih 20 ekor sehari, tuan-tuan. Patut nak kejar 1,500 ekor sehari, dapat 20 ekor sehari. Jumlah lembu yang dipelihara pada satu masa sekitar hanyalah 1,000 hingga 5,000 ekor pada satu masa. Dah guna nak sembelih 1,500 ekor sehari. Bermakna satu lembu 5 ekar. Ini cara National Field Corporation. Tak tahulah kalau orang kampung dia bela seekor lembu 5 ekar tanah, 5 ekar tanah. Maknanya orang kampung pandai pada NFC lah. Kita 5 ekar, kawan-kawan 30 ekor lembu dah boleh duduk dah. Dia 5 ekar maknanya bersamaan dengan 1 ekor lembu ini dia. Dia bela lembu dalam kondominium. Tengok. Tengok. Lembu nak masuk dalam kondominium, tuan-tuan. Aira! Aira! Betul ya, Ustaz Rizal? Aira! Aira! Aira, kita bagi menari ke dalam ya, no? Aira! Ke dalam ya, no? Kawan-kawan itu aja. Aira! Nampak, tuan-tuan? Ini dia masalah yang berlaku dalam negara kita yang rakyat sebenarnya kesedarlah bahawa sudah sampai masanya kita perlu melakukan perubahan. Saya nak sambung lagi, ada banyak lagi sebenarnya klip-klip yang saya boleh tayangkan kepada tuan-tuan ataupun fakta-fakta sebenarnya. Cuma oleh kerana masanya terhad,